Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari tu Nina ada mintakan korang undi dekat IG Nina nak Nina cerita pasal apa lagi. Jadi ramailah yang vote Nina untuk Nina cerita kisah seram. Dan Nina memang tak sangka korang memang suka kan cerita bab-bab meremang ni. Okey, tak apa, sebab hari ni Nina ada satu kisah seram yang menarik dan aneh dari Nuha. Kali ni pula dia kongsikan kisah seram dia semasa dia tinggal di kamp polis. Jadi adalah beberapa kisah seram yang Nuha kongsikan dekat Nina. Tapi kan sebelum Nina mulakan cerita, apa kata korang sedekah sikit subscribe dekat Nina, sebabnya Nina sikit je lagi nak sampai 600k. So Nina memohon budi baik korang tanpa segan silu untuk subscribe dekat bawah. Okay, dah subscribe ke? Terima kasih. And so without wasting any time, let's get started. Jadi daripada apa yang Nuha kongsi dekat Nina, dia telah dibesarkan di sebuah kamp polis di Kedah sekitar tahun 1992 sampailah pada tahun 2000. Kawasan kamp ni dulu pula memang sebuah hutan belantara dan telah diteroka untuk dijadikan sebuah kamp polis. Ayah Nuha ni pula adalah seorang polis hutan dan dia memang selalu ada operasi lah. So dia memang jarang ada dekat rumah. Biasanya dekat rumah tu cuma ada mak Nuha dan juga adik-beradik dia. Dalam kamp tu pula ada banyak blok dan setiap satu blok ni ada 4 tingkat. Kisah seram pertama ni terjadi semasa Nuha masih lagi kecil, yang mana masa kecil-kecil dulu ni dia memang penakut gila. Sebabnya kakak-kakak dia suka momokkan cerita seram dekat Nuha pasal hantu cangkul. Cerita hantu cangkul ni pula memang sangat famous lah dekat kawasan kamp tu. Pada masa ni Nuha kata dia dengan sekeluarga tinggal dekat tingkat 3 dan depan blok dorang ni ada seorang pakcik yang suka tanam pokok pisang. Lepas tu boleh dikatakan hampir setiap malam ni diorang akan terdengar bunyi orang mencangkul dekat pokok pisang tadi. Nuha pula tidur dengan 2 orang kakak dia dalam satu bilik. Nuha tidur dengan kakak nombor 2 sekatil. Lepas tu kakak dia yang nombor 3 tu tidur asing dan tidur atas katil singgah. Satu hari tu kakak dia ni sengajalah nak mengusik Nuha sebab Nuha ni kan penakut orang dia. So dia kata, why not Nuha kau tidur je dekat katil singgah tu sebab kita orang nak tidur sama-sama. Jadi Nuha ni nak membuktikan dekat kakak dia yang dia bukan seorang penakut dan berani, dia pun tidurlah seorang-seorang. Tapi masa tu diorang masih lagi tidur dalam bilik yang samalah. Tiba-tiba masa dia tengah tidur tu kan, dia terdengar bunyi cap cap cap, bunyi orang mencangkul. Bunyi tu memang datang dari kebun pakcik yang tanam pokok pisang tu. Siapa yang cangkul malam-malam ni? Cerita dia bukan Nuha seorang je yang dengar bunyi cangkul tu, tapi tuan pokok pisang tu sendiri pun dengar bunyi itu juga. Pernah satu hari ni anak kepada pakcik tu mengintip dari tingkap sebab dia dengar bunyi cangkul lah. So dia nak tengok siapa yang cangkul malam-malam ni. Mencangkul pokok pisang bapak dia pula kan. Korang cuba teka apa yang dia nampak. Dia nampak lembaga hitam yang tengah mencangkul sesuatu dekat pokok pisang ayah dia. Apa yang dia cangkul tu masih menjadi tanda tanya dan misteri. Kisah seram kedua ni pula semasa ayah diorang ni pergi operasi dan masa ni diorang dah pindah rumah ke tingkat yang kedua. Walaupun diorang dah pindah ke tingkat yang kedua, tapi sebenarnya rumah diorang ni lagi dekat tau kalau nak tengok hantu cangkul tu. Bila diorang dah pindah dekat sini pun, diorang masih lagi mendengar bunyi cangkul tadi, tapi taklah sekerap macam sebelum ni. So kisah seram ni terjadi bila Nuha cuba tidur sorang-sorang dalam sebuah bilik. Konon-kononnya nak tunjuk dia berani lah. Dia kata masa dia cuba nak tidur tu kan, tiba-tiba dia dengar macam orang petik jari guys. Bunyi tu memang kuat dan jelas. Awal tu dia memang ingat bunyi tu bunyi cicak, so dia macam biarkan je lah. Tapi sekali lagi bunyi petik tu bunyi buat kali kedua guys. Dan pada masa ni Nuha dah mula rasa bawah katil dia dah macam ada orang. Jadi takut punya pasal, biasalah budak-budak kan, dia pun terus berlari keluar kat mak dia dengan nangis apa semua. Lepas tu kakak dia pun meyakinkanlah Nuha. Dia cakap tu bukan hantu dik, bukan orang petik jari, tapi bunyi tu adalah bunyi cicak. Tapi kan takkanlah bunyi cicak macam orang petik jari. Korang rasa? Nuha sendiri yakin yang benda tu bukanlah bunyi cicak sebab memang bunyi orang petik jari. Jadi lepas dari kejadian tu Nuha memang tidur dengan kakak-kakak dia lah sebab dia memang dah takut gila. Sampailah satu hari tu masa dia tengah tidur, tiba-tiba dia terbangun dalam pukul 1 ke 2 pagi macam tu sebab nak terkencing. Sebelum ni biasanya dia memang akan kejutkan kakak dia untuk bangun teman dia, tapi kali tu yelah dah bangun kan, macam tak apalah aku pergi je lah sorang-sorang. Lagipun toilet ni depan pintu bilik je. So korang boleh tengok lah layout rumah si Nuha ni. Ni dia yang lukis, dia bagi kat Nina tak lukis, okay? Jadi korang boleh imagine lah macam mana bentuk dalam rumah Nuha ni. Jadi dia kata semasa dia masuk ke dalam tandas nak tutup pintu, masa ni lah dia ternampak macam ada lembaga hitam yang lalu. Tapi kan pergerakan benda tu perlahan je, tak macam berjalan tapi lebih kepada
terapung. Bentuk dan tinggi dia sama macam manusia biasa, tapi cumanya dia tu hitam legam dan Nuha memang tak nampak muka dia. Nuha memang nampak jelas rupa bentuk benda tu sebabnya lampu dari dalam toilet tu memang terang walaupun dekat luar lorong tu gelap, tapi ya dia memang boleh nampak lah dan dia yakin tu bukan ayah dia. Nuha pun settlekan hajat dia cepat-cepat dan dia terus masuk bilik dan tidur. Nuha cakap adik-adik dia dari kecil lagi memang mudah nampak benda-benda macam ni. Setiap kali maghrib, adik dia memang takut gila tau nak masuk dekat lorong antara pintu bilik dengan toilet ni. Boleh dikatakan hampir setiap hari adik dia akan jenguk dekat lorong macam tu dan terus lari dekat mak ayah diorang. So biasanya diorang ni pada waktu maghrib diorang suka lepak atau dekat ruang tamu. So setiap hari jugalah adik dia akan jenguk dari jauh dekat lorong tu dan akan berlari dekat mak dia. Jadi tak tahulah apa yang adik dia nampak dan boleh dikatakan sampai diorang ni dah terbiasa dah. Cerita seram yang keempat ni pula Nuha kata kakak-kakak dia pula kena kacau. Biasanya bila waktu weekend Nuha dengan adik-beradik dia memang selalu tidurlah depan TV. Kadang-kadang tu diorang memang akan tidur dekat ruang tamu. Ada satu malam ni kakak Nuha yang nombor 3 tengah tidur, tiba-tiba ada seseorang yang kejutkan dia. Dalam keadaan yang mamai tu kan, so dia nampak macam ada seorang perempuan depan dia, tapi tu bukan mak diorang. Benda tu kejut kakak dia sambil sebut nama, "Ika, bangun mandi, saat ni nak pergi sekolah." Kakak dia pun terfikirlah, hari ni kan hari Jumaat, mana sekolah? So dia pun sambung tidur balik. Untuk yang tak tahu, negeri Kedah, Kelantan dengan Terengganu ni hari weekend diorang adalah hari Jumaat Sabtu. Tapi sekarang Johor pun dah cuti sama macam 3 negeri tadi juga. So esok pagi tu kakak dia pun tanya mak dia sama ada betul ke mak dia yang kejutkan dia pagi tu. Tapi mak dia cakap, buat apa nak kejut? Korang bukannya sekolah pun. So cerita tu habis dekat situ. Ada satu kejadian yang lain pula yang mana kakak dia yang sulung dengan kakak nombor 2 ni tidur dekat ruang tamu bersama-sama. So macam-macam lah diorang bercerita itu ini sampailah masing-masing ni dah nak terlelap. Masa ni lah secara tiba-tiba diorang terdengar bunyi almari kabinet yang dekat lorong rumah tu terbuka guys. Tak lama lepas tu diorang dengar pula macam ada orang keronyok kertas. Korang rasa diorang tidur lagi tak kat situ? Memang tak lah, diorang terus bangun dan sambung tidur dekat dalam bilik. Untuk cerita yang terakhir ni pula terjadi dekat mak Nuha pula guys. Nuha cakap mak dia memang akan bangun awal setiap pagi sebab mak dia ni berniaga buat kuih dan akan hantar kat kedai kawan mak dia. Satu pagi tu mak dia kejut akak dia yang nombor 2 untuk bangun solat subuh. Masa tu kakak nombor 2 Nuha ni tidur dekat bilik kakak sulung dorang. Sebabnya bilik tu memang kosong sebab kakak dia yang sulung ni tinggal dekat asrama. Lepas dah kejut yang nombor 2 ni, mak dia pun ke dapur lah nak sambung kerja dia. Tak lama lepas tu mak Nuha ke bilik yang lain pula untuk kejutkan Nuha dengan kakak dia yang nombor 3. Masa ni mak dia dah pelik sebabnya anak dia yang nombor 2 tadi ni tidur bersama-sama dengan dorang. Kiranya dorang ni tidur bertiga lah. Awal tu mak dia ingat yang nombor 2 ni dah bangun, dah solat, lepas tu dia masuk bilik dorang ni dan tidur. Tapi macam pelik sangat sebabnya mak dia tak dengar macam orang masuk bilik air, lepas tu muka dia pula macam baru bangun tidur. Lepas tu mak dia pun tanyalah yang nombor 2 ni bukan tidur dekat bilik yang satu lagi ke? Tapi jawapan daripada kakak dia memang sangat mengundang ya. Korang nak tahu apa jawapan kakak dia? Kakak dia cakap yang diorang memang tidur bertiga dari malam tadi lagi. Jadi sampai sekarang tak tahu siapa yang mak dia kejutkan pada pagi tu. Nuha cerita sebenarnya kawasan kem polis yang diorang tinggal ni memang banyak sangat kisah-kisah seram dan pelik. Jiran-jiran dia pernah juga terdengar bunyi orang tumbuk lesung datang daripada rumah kosong yang tak ada orang tinggal langsung. Bukan tu je, ada juga yang pernah nampak hantu Jepun yang tak ada kepala ni berkawat dekat padang kawat. Ini seram. Terus rasa meremang. Dikatakan kem tu sekarang ni pun dah ramai yang tak duduk dan banyak rumah-rumah yang ditinggalkan dan dibiar kosong macam tu je. Biasalah kalau rumah dah lama ni kan memang tak ada siapa lah yang nak duduk. Lama-lama rumah tadi tu dihuni oleh penghuni dari alam lain pula. So ya, cerita daripada Nuha ni memang sangat menyeramkan dan interesting bagi Nina. Jadi mungkin ada yang tengok video Nina ni tinggal dekat kawasan kem. Tak kisahlah kem tentera ke, kem polis ke. Kalau korang ada kisah seram korang semasa tinggal dekat sana ataupun masih lagi menetap dekat sana, apa kata korang share pengalaman seram korang dekat bawah. Tapi kalau cerita korang tu panjang, sangat menarik macam cerita Nuha ni, boleh email Nina, okey? Jadi itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan meremanglah sikit bulu rumah korang walaupun tak banyak sebab Nina yang bercerita seorang-seorang dekat sini pun Nina dah rasa seram sejuk. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang sedekahlah subscribe kat bawah tu, janganlah kedekut-kedekut gitu, okey? Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.